Kalau yang datang terlalu lewat sampai mungkin dah kena serangan jantung. Mata dah tak nampak, dah blur. Mata dah blur. Atau maknanya kencing manis tu dah pergi ke mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali semula dengan YM Podcast bersama dengan saya Aini Hadiah sebagai host anda. Okay, biasanya kita akan bermula dengan podcast, tapi hari ini kita terbalik sikit, kita main dengan game. Kita mula dengan game. Jadi sebelum kita mula, kita perkenalkan sikit lah sikit mengenai panel kita pada hari ini, iaitu Dr. Fatimah Zahara binti Rosli. Beliau merupakan doktor pakar perubatan dalaman dan juga undergraduate medical school di Ain Shams University, Egypt. Wah, jauh ni. Bukan biasa-biasa ni. Jauh dia belajar ni. Dan seterusnya merupakan postgraduate dekat UKM. Sekarang bekerjalah di Hospital Tengku Jaafar Seremban. Alright, okay. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alright, okay doktor. Kali ni kita biar dulu soalan-soalan podcast nanti kita jawab kemudian. Kita mula dengan game dulu, okay? Boleh. Alright, okay. Game kita hari ini adalah fakta atau auta. Okay. Nanti saya tanya soalan, doktor jawab fakta atau auta saja. Boleh. Explain tu nanti kita akan buat masa selepas ni lah. Boleh. Alright, okay, ready doktor? Okay. Okay, yang pertama. Tiada penawar untuk penyakit kencing manis. Fakta, tapi ada tapi dia. Okay. Itu jangan explain. Okay. Hold dulu. Ada tapi ni lain macam ni. Alright, okay. Yang kedua, orang dulu-dulu kata kalau kencing kita bersemut, maksudnya kita kena kencing manis. Fakta atau auta? Okay, fakta juga. Ada tapi juga. Ada tapi juga. Banyak tapi ni. Yang panjang explanation kita lepas ni. Okay, yang ketiga. Penyakit kencing manis berasal dari keturunan. Fakta? Fakta. Kali ni tak ada tapi Ada juga tapi. Okay. Penyakit ni kalau macam kita kata penyakit ni memang tak ada, medicine ni tak ada black or white. Dia memang grey semua. Faham. Okey, ada tapi juga. Okey. Seterusnya, gula adalah punca utama kencing manis. Fakta atau auta? Fakta. Okey, auta. Fakta, auta pula. Okey, seterusnya, hanya golongan tua sahaja ke yang kena kencing manis? Ni auta. Ni auta. Okey. Tak apa, itu kita explain kemudian. Seterusnya, kencing manis boleh berjangkit dengan perkahwinan. Ni pun auta juga. Auta juga. Alright, okey. Itu sajalah kita punya game kita hari ni. Sekejap je kan? Sekejap je. Dia memang sekejap kat sini, tapi nanti explanation tu yang panjang. Okey, kita terus kepada podcast kita. Okay, untuk topik kita pada hari ni adalah sebenarnya diabetes, penyakit orang Malaysia. Jadi kalau tengok kepada tu, memang tajuk kita memang terang lagi bersuluh, diabetes lah doktor. Doktor pun kepakaran dalam bahagian diabetes kan? Betul. Alright, okay. So kita terus kepada soalan yang pertama lah. Apakah maksud diabetes tu doktor? Okay. Kalau nak ceritakan diabetes ni, maksud dia ialah penyakit kencing manis. Okay. Jadi nak berbalik kepada soalan fakta auta tu boleh ke? Boleh juga. Okay. So contohnya tadi salah satu daripada soalan ni kata kalau kencing tu bersemut, adakah itu maknanya kencing manis? Dan kita kata fakta. Maknanya kerana kencing manis tu diambil daripada memang pemerhatian orang ramai lah. Pemerhatian orang ramai, masyarakat biasa marahin, dia tengok bila kencing ni, bila tak basuh datang semut hurung kan, bawa pergi jumpa doktor, doktor kata ada kencing manis. Okay. Kenapa boleh jadi macam tu? Ia adalah kerana gula dalam darah naik begitu tinggi sehingga keluar melalui air kencing. So darah kita ni akan pusing dekat buah pinggang. Daripada buah pinggang tu dia akan keluarkan air kencing kan. Jadi bila gula tu tinggi, dia akan keluar melalui air kencing. So dapatlah nama kencing manis. Tapi sebenarnya tak semua orang yang kencing dia manis ada dah kencing manis, ada masalah diabetes. Kerana kalau sebagai kita kata secara naturalnya, secara tabiinya, sekiranya kita makan benda yang manis, gula dalam darah akan naik. Gula dalam darah akan naik. Tapi orang yang normal, yang tak ada masalah diabetes,
pankreas dia, satu organ kat dalam badan dia tu yang mengeluarkan insulin, boleh mengeluarkan insulin, dan dengan kehadiran insulin tersebut, gula akan masuk ke dalam sel dan menurunkan paras gula dalam darah. Okey. Jadi kalau masa baru-baru lepas makan dikencing, mungkin kencing dia ada gula. Tapi lepas dia tunggu lepas sejam atau 2 jam, dia kencing, kencing tak ada gula. So jadi dia tak adalah kencing manis. Kalau orang yang ada kencing manis ni, bila dia gula tu dah naik tinggi, susah nak turun. Sebabnya sama ada insulin dia ada tapi tak boleh bekerja dengan cekap, ataupun memang tak ada insulin. Bila tak ada insulin ataupun insulin tak cekap, jadi gula tu akan sentiasa tinggi. Tinggi ni berapa? Kalau kita katakan kalau lepas makan, kita ada satu bacaan lain, kita nak kalau lepas makan bawah daripada 8, kalau memang berpuasa bawah daripada 6. Ni kita kata nombor yang senang nak ingat lah, 8 dengan 6 tapi kalau nombor yang doktor, kalau kita tengok dekat dekat klinik ke, tengok makmal, dia ada poin-poin dia lah sikit. Tapi kalau kita kata nak senang untuk masyarakat faham, bawah 8 kalau lepas makan, bawah 6 kalau puasa. Okey. Menjawab tak soalan tu? Menjawab. Cuma doktor, macam mana nak tahu yang insulin kita tu okey ataupun tidak? Okey. So biasanya pesakit kencing manis dia tak akan tahu. Kita ada kencing manis ada 2 type lah. Satu type 1, satu type 2. Okey, yang kebanyakan rakyat Malaysia kena ialah type 2. Type 2 ni dia ada insulin, tapi insulin ni sama ada tak mencukupi ataupun dia tidak boleh bekerja dengan baik, tak efisien. Maknanya contohnya kalau kilang tu dia patut keluarkan 100 produk dalam masa 5 minit. Tapi bila dia macam slow down sikit, dia keluarkan 50. Macam itulah insulin yang tak berkesan ni, dia tak efektif kan. Okay, so macam biasanya kalau type 2 type 2 ni dia yang kebanyakan kita ada kencing manis type yang kedua. Insulin dia tak efisien ataupun tak cukup. Tanda dia sangat lambat. Maknanya bila kita dah ada tanda tu, bila dah ada tanda yang akan kita rasa itu, contohnya kita akan kencing kerap, rasa dahaga sebab gula tinggi dalam darah kan, rasa dahaga, nak minum air je. Lepas tu bila banyak minum air, kencing kerap. Bila kencing kerap, ada bangun pula kencing malam. Tu semua tanda-tanda diabetes lah. Sebenarnya bila dah ada tanda macam tu, sebenarnya bukan barulah dapat diabetes. Sebenarnya dah 5 atau 6 tahun dah ada diabetes. So pada peringkat awal, biasanya tak ada tanda. So memang kebanyakannya yang pesakit diabetes ni memang 5 tahun kemudian baru tahu dia ada sakit. Betul. Biasa masa diagnose, maknanya bila dia pergi jumpa doktor sebab ada apa-apa sahaja masalah yang berkaitan dengan kencing manis. Contohnya dia ada tanda-tanda macam saya sebut tadi kan. Ataupun dia ada bisul. Ataupun dia datang sebab bila demam darah dia jadi berasid. Ataupun datang dengan kadang-kadang datang dengan serangan jantung terus. Biasanya masa tu dah lama dah ada kencing manis. 5-6 tahun paling kurang, ataupun 7-8 tahun paling kurang. Sebab ala-ala doktor dah kata berkenaan tanda-tanda kan. Selain daripada tanda yang doktor sebutkan lagi, ada ke tanda lain yang kita boleh detect dia ada penyakit diabetes? Okey. So kalau macam kita kata tanda awal, yang tak berapa awal sangat tu, yang tadi kita cakap lah, dia banyak minum air, dia dahaga, cepat dahaga, kencing malam, kencing banyak kali satu hari Okey, kalau tanda-tanda yang lebih, kita kata lebih ada juga pesakit saya, kencing manis ni dia boleh buat apa tau, dia menyebabkan imuniti badan kita jadi rendah. Bila imuniti badan rendah, badan kita ni, kita dekat kulit kita ada normal flora. Normal flora ni maksudnya kita ada kulat ada kat sini, bakteria ada kat sini, tapi dia orang hidup dengan aman dan damai. Aman damai yang kita lah. Kita tak nampak lah jangkitan kulat kat sini, kita tak nampak. Dia bukan jangkitan, dia duduk je kat situ. Dia jadikan macam rumah tumpangan dia lah. Sebab dia kena duduk sama kan. So jadi kita bahagia, dia pun bahagia. Tetapi apabila berlaku masalah kencing manis, imuniti badan akan menurun. Bila imuniti badan menurun, semua kuman-kuman ni dia bermaharaja lela. So contohnya kalau ada kulat dekat tangan ke, dekat kulit kita, dia boleh jadi lebih banyak. Bila dia banyak, dia start datang penyakit. So ada pesakit saya yang dia diagnose kencing manis hanya melalui rash dekat badan.
Dia naik ruam, dia gatal. Lepas tu sebab dia mak kepada matron saya, so matron tu rujuk kat saya, Dr. Fatimah, kenapa mak dia ada rash kan, satu badan naik rash. So saya kata okey, tak apa, datang hospital kita tengoklah apa bentuk rash tersebut, apa bentuk ruam tersebut, dan kita cuba bagi rawatan, bagi krim ke apa kan. Sekali bila datang hospital, cek gula tinggi 20. Oh, wow. Lepas tu kita pun startlah rawatan kencing manis dengan ubat lah. Start rawatan kencing manis dengan ubat. Bila gula dia stabil dah, memang terus hilang. Tak perlukan krim, tak perlukan apa-apa ubat tambahan untuk rash tersebut. Tu pun antara tanda boleh maknanya masalah kulit. Kalau yang datang terlalu lewat, sampai mungkin dah kena serangan jantung. Mata dah tak nampak, dah blur. Mata dah blur. Tu maknanya kencing manis tu dah pergi ke mata. Okay. And then ada yang datang tu dia dah stroke. Kata ada kencing manis tak sebelum ni? Tak ada. Kita datang dah stroke. Bila kita check gula, memang belas-belas. Memang belas-belas lah. Memang ada. Okay. Itu antaranya lah. Bahaya jugalah sebab kadang-kadang kita ingatkan rash biasa je, rupanya ada kencing manis. Betul. Boleh jadilah. Maknanya bukanlah kata setiap orang ada rash tu kencing manis kan. Tapi cuba kena check lah gula. Maknanya kalau kita zaman sekarang ni, dari masa ke semasa memang kita kena check. Kalau ikut saranan KKM, saranan Kementerian Kesihatan, kalau umur lebih daripada 35, setahun kena buat check 2 kali. Boleh pergi klinik kesihatan, bagi tahu saya nak buat medical check up lah. Setahun 2 kali. Kalau tak nak pergi klinik kesihatan, nak buat dekat private boleh. Tak ada masalah, asalkan kita buat. Kalau tak boleh buat setahun 2 kali, buat setahun sekali. Macam tu. Kalau yang bawah 35? Bawah 35 kalau nak check pun bagus. Setahun sekali is okay. Maknanya random. Kadang-kadang kita ada pergi carnival kesihatan ke kan. Contoh macam saya daripada iMedic, kami memang buat akan buat dari masa ke semasa akan buat medical check up untuk untuk program community kan. Ada ceramah Palestin ke, ceramah apa-apa ke, dia akan jemput, kita akan buat medical check up. Actually that is screening lah untuk masyarakat yang tak nak pergi ke hospital, tak nak pergi ke KK apa semua kan. At least kita dah datang kat dia, datang pergilah check. So kalau random maksudnya kita tak kisah, maknanya kita dah makan tapi tak ingatlah pukul berapa makan apa semua kan. So kalau random tu check lebih daripada 7, kena buat check up yang lebih lanjut. Ataupun lebih daripada 8, kena buat check up lanjut lah. Okay, check up lanjut tu maksudnya pergi betul-betul ke klinik kesihatan, berpuasa, ambil darah masa puasa. Kalau darah puasa okey, then okey, Alhamdulillah. Kalau darah puasa tak okey, then kena buat pula minum air gula dan sebagainya. Faham. Okay, so kalau nak check benda ni memang kena puasa dululah. Kalau yang anak yang tepat, dia kena lebih tepat lah. Lebih tepat. Okay. Alright, okay. Boleh ke doktor mungkin cakap statistik diabetes, pesakit diabetes kat Malaysia ni? Okey. Statistik saya ambil daripada national survey lah. Okey, national survey on diabetes ni diorang buat biasanya 5 tahun sekali. So yang terakhir dibuat pada tahun 2019 tu, between 2013 hingga 2019 lah. So rasanya akan keluar yang baru untuk yang tahun 2020 sampai 2023 atau 2024 kot. Tapi belum keluar lagi. Jadi sedikitlah saya nak kongsi Kalau ikutkan burden diabetes ni bertambah dari tahun ke tahun lah. Daripada tahun 2011 kita ada lebih kurang 10 juta. Kemudian kemudian naik kepada 12 juta pada 2015. Kemudian 2019 naik kepada 16 juta. Jadi memang bertambah burden diabetes daripada dari masa ke semasa lah. Okay. Kemudian kebanyakannya memang lebih kurang 99% daripada pesakit diabetes. Itu yang tadi saya cakap tu ialah bacaan gula yang tinggi. Tak semestinya dia diabetes. Maknanya bila kita check tu gula dia tinggi lebih daripada 7. Okay. So tu dah maknanya kita dapat lihat trend masyarakat kita memang ke arah gula dalam badan tu tinggi. Okay. Kenapa? Banyak sebab lah. Tapi sebab yang paling utama 3 benda. Okay. Lifestyle yang sedentary, ataupun kita ni duduk macam tu, kita podcast pun sambil duduk kan, bukannya sambil berlari ke jogging. Lain macam tu. So kita banyak duduk. Kerja kita ni banyak duduk. And then yang kedua ialah pemakanan. So kalau kita tengok pemakanan kita secara majority makanan bila kita keluar je banyak yang daripada yang dah diproses ataupun basic carbohydrate kan, tepung ke
Nasi sebenarnya tak ada masalah sangat, tapi masalah paling besar adalah tepung sebenarnya. Yang saya nampak adalah tepung, sebab kita tak makan nasi secara kita panggil secara regular. Nasi kita ada time kan. Orang Melayu pun ada time. Walaupun dia makan 3 kali nasi, dia ikut time. Pagi, tengah hari, malam contohnya. Tapi kalau macam tepung ni sentiasa. Contohnya kalau kita lapar sikit nak mengunyah, kuih, roti. So itu asasnya tepung. Lepas tu kalau kita, even kalau kita pergi beli sekarang ni, kita boycott McDonald apa semua kan. Tapi kalau kita tak boycott dulu, kalau kita makan, dia ayam tapi dia bersalut pula dengan tepung. Betul. Kan. Jadi tu yang kedua lah. Yang ketiga ialah Cakap 3 benda kan. Sedentary lifestyle, makanan. Yang ketiga dah tak ingat dah. Sorry. Tapi tadi 3 benda. So basically but mainly because of that lah. Sedentary lifestyle dengan pemakanan kita menyebabkan memang gula kita menaik. And then kurang exercise. Tapi kalau kita tengok lifestyle dulu, kalau kita bandingkanlah tahun sekarang ni dengan 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu masa zaman pasca kemerdekaan, memang banyak exercise. Bukan exercise, diorang memang terpaksa keluar berjalan. Kan. Kalau kita sekarang ni, kalau kita nak berjalan, kita kena setkan masa. Kan. Macam tu. Kalau dulu tak payah set masa, memang dia berjalan kan. Nak rehat kena set masa. Bila nak rehat, bila nak duduk. Lagipun orang dulu kan dia banyak berjalan kaki, nak ke mana kan. Macam kita ni naik kereta je. Kalau dekat, kedai dekat pun dia naik kereta. Ya, betul. Tak ada dah orang fikir, kedai dekat nak jalan kaki pergi kedai. Tak ada dah. Kan. So kalau tengok yang diabetes ni, another statistic is daripada masyarakat kita yang diabetes, 99% ialah diabetes type 2. Okay, type 2. So beza type 1 dengan type 2. Type 1 ni dia langsung tak ada insulin dalam badan. Dan ia merupakan penyakit autoimun. Okay. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Maksudnya terdapat apa kita panggil antibody dalam badan kita. Okay, kalau kita tahu antibody ni, semua kata tingkatkan antibody, tingkatkan immunity kan. Okay. Antibody ni untuk apa? Untuk dia lawan benda asing daripada luar. Dan kalau katakan antibody kita kuat, dia lawan, dia berjaya lawan lah. Kalau masuk je kuman, bakteria apa-apa, COVID ke apa ke, dia lawan. And then kita jadi sihat. Kita tak terkesan. Okay, tapi ada kadang-kadang sistem immunity badan ni dia jadi gila sikit. Okay, nak cakap lah. Jadi dia patutnya diserang sel daripada luar, ataupun patutnya dia serang foreign body. Okay, benda kat luar lah, bakteria ke apa ke. Ni diserang badan sendiri. Okay, so antibody ni diserang badan sendiri. So kita kata autoimun. Auto tu maknanya melawan diri sendiri. Patah balik. So dia menyerang pankreas, ataupun kita panggil lebih tepat lagi, dia serang B cell. Dekat pankreas ada A cell, ada B cell. So dia serang B cell dekat pankreas tersebut, dan B cell ni yang menghasilkan insulin. So bila dia serang, langsung badan kita tak boleh menghasilkan insulin. Okay. So yang ni kita panggil penyakit type 1 diabetes, di mana mereka wajib menggunakan insulin. Dia tak boleh makan ubat sahaja. Wajib menggunakan insulin. Kalau tak guna insulin, dia akan badan dia akan cepat saja jadi darah dia berasid dan boleh meninggal dunia disebabkan oleh darah berasid lah. Okay. Kalau type 2 ni, dia ada diabetes, dia ada insulin. Sama ada tak cukup sebab pankreas dia dah exhausted. Okay. Ataupun insulin ni ada cukup sebenarnya, tapi dah diselaputi dengan lemak-lemak dalam badan dia. Yang ni biasa kita tengok pesakit diabetes macam ni, dia BMI dia lebih. Sama ada overweight ataupun obesity grade 1 sampai grade 3 lah. Okay. So dah lemak tu menyelaputi insulin tu, dia dah macam kita kata memeluk insulin tu. Insulin tu nak berkesan tak boleh nak berkesan. Lepas tu dia bekerja kan, dia tak boleh, dah malas dengan hantuk dah gitu. Dia macam kalau kita tidur tu nak bangun tu tak boleh. Ada orang peluk. Ya, ada orang peluk, betul. Ya, betul. Okay. So jadi 99% daripada pesakit-pesakit diabetes yang dirakamkan dalam registry ni merupakan pesakit diabetes type 2. Okay, so bila kita kata type 2 ni, sebenarnya type 2 ni preventable, boleh prevent, boleh dicegah. Cegah. Boleh dirawat sepatutnya. Maknanya boleh dirawat sampai ke tahap kita kata tak perlu ambil ubat. Ni yang kita kata diabetes tiada penawar. Betul. So dia fakta tu fakta, tapi ada dot-dot-dotnya. Ada tapi dia tu. Okay. So tapi dia maknanya bila
kalau sekiranya kita dapat diabetes disebabkan oleh berat badan yang berlebihan, kalau kita berjaya turunkan berat badan tersebut sehingga ke BMI yang normal, ramai pesakit kita yang kita kata reversal of diabetes. Reversal ni maknanya dia daripada dia diabetik, daripada dia ada kecil manis, dia jadi tak ada kecil manis, tak perlu makan ubat dan sebagainya. Tapi maknanya dia kena, ni kalau pesakit kecil manis yang gemuk lah, yang maknanya memang overweight ataupun obese. Tapi kalau memang dia dapat kecil manis keadaan dia lean ataupun dia keadaan dia memang tak berisi kan, BMI dia normal, dia dah tak boleh nak reverse lah benda tu. Tu satu faktor tak boleh reverse. Jadi kata tak ada penawar, dia kena bergantung pada ubat. Okey. Saya ada sebenarnya pesakit kencing manis saya, ni keturunan pula. Okey. So pesakit kencing manis saya yang dikata Chinese Chinese. Okey. So satu saya nak puji golongan bangsa Cina di Malaysia ni. Hakikatnya mereka memang mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik berbanding bangsa-bangsa lain lah. Okay. Dan saya rasa it's good for me to say it out loud because kita boleh mengambil contoh lah. Okay. Kalau kat taman saya tu, taman saya campur lah, ada Melayu, ada Cina, ada India. So ramai di kalangan yang saya nampak berjogging, bukannya tak ada orang kaum lain, ada. Okay. Tapi kalau kita tengok yang memang konsisten, persisten, okay, dan ramai majoritinya memang kaum Cina. Pukul 5:30 pagi dah start jogging. 5:30 pagi dengan bawa tongkat ke, bawa apa ke kan, sebab ialah takut anjing dan sebagainya. Jadi dah start jogging dah 5:30 pagi. Tapi betul juga kalau saya pergi hiking pun, kebanyakannya uncle-uncle Cina. Uncle kan? Uncle masa saya jarang kita nampak uncle Melayu. Ada. Okay, ada. Tapi itulah nak kata, and then sebenarnya sebagai doktor yang bertugas di KKM, kan kita jumpa semua jenis pesakit. Frankly speaking, many of my Chinese patients, they are more compliant. Maksudnya bila kata bila didiagnose ada penyakit, kita suruh makan ubat dan sebagainya, dia memang ikut. Okay. Ramai, maknanya kita kata macam mana, ramai di kalangan mereka, dia punya tu macam tu lah, dia punya tidak balas dia bila tahu ada penyakit tu. Bukan nak kata 100%. Ada je saya jumpa pesakit berbangsa Cina yang tidak compliant, tak ikut cakap dan sebagainya. Tapi itulah benda yang boleh dipuji, memang mereka agak diligent lah bila when it comes to kesihatan. Dan benda tu terbukti dari sudut kita kata dari sudut statistik. Okay, for example, baru-baru ni saya pergi mendengar satu kursus berkaitan dengan masalah jantung. Masalah jantung, kita kata serangan jantung. So kalau ikutkan serangan jantung mengikut kaum dan onset of serangan jantung sebab, ataupun kita kata umur. Umur berapa dia dapat serangan jantung yang pertama. Okay, so majority of the Chinese, they get it after the age of 70. While Malays and Indians, they get it after the age of 50. Jadi kita ni kena serangan jantung awal sikit. So bila awal tu maknanya ada masalah pada penjagaan kesihatan lah. Selain pada faktor keturunan. Okay. Berbalik pada faktor keturunan tadi. Okay. So I have this Chinese patient, Chinese lady datang kat saya, dia kata kat saya tahu mak ayah saya ada kecil manis, jadi saya memang jaga. Dia memang jaga makan, tak minum gula langsung, jogging dan sebagainya. Kenapa saya dapat juga kecil manis? Kecil hati dia. Frust lah dia katakan. Frust sebab dia didiagnose ada kecil manis. So nak kata faktor genetik ni memang memainkan peranan. Jadi sekiranya kita ada genetik kecil manis, memang kita kena mula jaga. Okay. Mula jaga maknanya kawal pengambilan gula, jangan berlebihan, kena ada routine exercise dan sebagainya lah, dan keep our body mass index ni pada body mass index yang tertentu lah. Maknanya bawah untuk Asian between 18 to 22.9 kalau untuk orang Asia, sebab kita punya tulang kecil sikit. Okay. Tapi namun demikian masih boleh dapat kecil manis, cuma kecil manis tu akan lebih terkawal. Dia akan lebih terkawal, mungkin memerlukan 1 atau 2 ubat makan saja, tak perlu sampai ubat cucuk. Okay. So maknanya kawalan tu akan lebih baik lah. Tapi nak kata 100% tak dapat, saya memang ada dapat pesakit saya yang disebabkan oleh keturunan lah. Kalau keturunan maksudnya dia memang, kalau contohlah mak dan ayah dia memang dua-dua ada kecil manis, memang confirm ke? Bukan confirm, tapi lebih kuat lah dia punya genetik dia tu. Lepas tu keturunan tu bukan hanya sekadar penyakit kecil manis je. Malah komplikasi penyakit kecil manis. Komplikasi contohnya kalau dalam keluarga tu
kalau pesakit datang kat kita, dia kata dia kena potong kaki contohnya. So bila kita tanya, memang abang dia kena potong kaki, makcik dia kena potong kaki, mak dia kena potong kaki, macam itulah. Jadi sebenarnya benda ni predictable. Kita boleh predict. Jadi bila kita boleh predict, kita boleh jagalah sepatutnya. Kita boleh jaga daripada awal lah. Okay. Jadi macam jadi antara sebab-sebab yang berlakunya diabetes ni adalah dari segi makanan, lifestyle, dengan satu lagi doktor ingat ke? Oh, tak ingat juga. Masih lagi. Jadi tak lepas habis podcast baru ingat. Itulah tu, nanti mungkin kena media kena tambah sikit. Tampal kan. Tampal. Okey, tak apa. Okay, seterusnya kita dah tahu apa tu diabetes, jenis-jenis diabetes dan tanda-tanda kan. Jadi kita nak tahu, adakah diabetes ni selain daripada kita makan ubat, adakah ada cara lain tak untuk kita cegah dan kawal diabetes tu? Okey, saya suka soalan ni. Cara lain ni biasanya orang katanya herbal remedy ataupun ubat-ubat apa kita panggil suplemen ke apa kan. Saya suka kaitkan lah. Okey, tapi yang pertama sekali nak cegah diabetes, macam tadi kita kata lifestyle dan makanan. Okey. Yang kedua ialah bila kita tahu ada diabetes, apa kita kena buat? Kita kena rawat. Tak boleh tidak kita kena rawat. Dan sekarang ni sebenarnya ada banyak ubat yang sangat bagus. Bagus maknanya kurang side effect. Kemudian ada extra effects, extra good effects. Okay, for example ada satu ubat kita panggil SGLT2 inhibitors ataupun empagliflozin, dapagliflozin, ada banyak lah dekat luar tu, dekat farmasi Tapi semua ni kena doktor yang prescribe lah. Okay. Basically dia bukan sahaja menurunkan gula, dia boleh tolong turunkan berat badan sekali sebab dia keluarkan gula berlebihan melalui air kencing. Jadi kiranya kita akan kurang kalori dalam badan, so dia akan boleh menyusutkan berat badan lah. Okay. Kemudian because dia keluarkan gula yang berlebihan tersebut, air akan follow sekali. Jadi dia maknanya kita kata dia macam seolah-olah macam jadi ubat lawas kencing juga. Okay. So bila air keluar, bagi setengah pesakit kita orang yang pesakit kencing manis, dia ada masalah jantung, lemah jantung kita panggil. Jadi membantu membantu kita panggil membantu dari segi lemah jantung tu, dia bagi kuranglah simptom. Makin baik dia punya simptom, sesak nafas semua dah tak ada, boleh berjalan lebih jauh. Okay. So tu cara merawat lah. Dan of course yang semua orang tak nak, saya tak nak doktor, saya tak nak. Macam mana pun saya tak nak, ialah cucuk insulin. Okay, dia tak nak. Tetapi cucuk insulin ni penting. Penting kalau sekiranya terutamanya kalau memang gula tu tak terkawal, bila kita diagnose tu bacaan lebih daripada 10. Bacaan HbA1c lebih daripada 10. Yang tu memang penting untuk kita bagi insulin supaya kita dapatkan kawalan yang baik. Kemudian bila dapat kawalan yang baik, pesakit kita pun dah ubah dia punya lifestyle kan, dah lebih banyak exercise, kurangkan minum gula dan sebagainya. Kita mungkin boleh kurangkan insulin, dan mungkin hanya sekali sehari. Mungkin ada pesakit tu tukar kepada ubat makan saja. Okey, tentang herbal remedies ataupun suplemen berluar. Okey, untuk pencegahan adalah macam orang kata minum peri katak lah, kan apa semua tu kan. Okey. Sebenarnya apa-apa pun benda natural yang kita buat, asalkan benda tu sebahagian daripada diet yang sihat, is okay, boleh. Maknanya makan lebih sayur. Tapi kalau saya nak nasihatkan pesakit saya kata whatever you do, just eat well balanced diet. Sebab yang tu yang kita kata lack dalam kita punya masyarakat pada hari ini. Masyarakat kita pada hari ini tidak ada well balanced diet. Dia makan sama ada terlebih karbohidrat, macam saya cakap. Makan nasi tapi sama ada portion terlebih, ataupun in between tu, masa lapar sikit je kita akan kudap-kudap, kita akan ambil benda yang bertepung ataupun benda berkarbohidrat tinggi. Kan? Okay, so it's never a well balanced diet our society. I think that's the third point yang saya cakap. Satu ialah sedentary lifestyle. Yang kedua, pemakanan kita, cara pemakanan kita yang banyak. Yang ketiga ialah memang environment. Yes, the environment factor. Alhamdulillah, ingat juga. So the environment factor whereby kita susah nak escape daripada makanan yang gula banyak. Yelah, the environment lah basically kan. Tak membantu. So diet kita tak balance. So saya nasihatkan pesakit saya makan suku-suku separuh. Bila dah makan suku separuh, rasa nak tambah boleh, tambahlah suku juga, dan tambah sayur juga. Kan. So kalau bila kita, tapi
maknanya kita bukan makan sampai kita sampai letih kan. Kekenyangan. Kita makan tu, kita tambah tu sebab kita rasa benda tu sedap, betul tak? Betul. So kalau kita rasa benda tu sedap, kita tambah sikit lah, maknanya bagi puas je lidah tu. Okay. Bukan sampai perut kita tu kembul. Kita kena ada art ataupun kena ada cara lah untuk kita bila benda sedap nak makan lebih sikit, macam mana. Semua benda kena ada had. Betul. Okay, berbalik kepada jadi kalau katakan suplemen luar yang kita ambil tu sebahagian daripada diet yang sihat, okay, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau kita pergi ke pasar, tiba-tiba orang kat tepi-tepi jalan tu kata, apa tu, ni all for one for all. Kan? Okay. Ada benda serbuk ke apa, ke teh ke rebus ni, kencing manis turun, tekanan darah turun, kolesterol turun, apa semua turun kan. Memang tipu lah. Yang tu krik-krik sikit lah. Okay. Apa ni, tambahan pula kata, okay, boleh jadi kuat lah apa dan sihat kan. Jadi itu semua memang kita takut dia bagi kesan pada buah pinggang. Dulu pernah even parents saya pun jenis suka juga benda-benda luar ni. Diorang apa orang cakap bagus untuk kesihatan tu diorang nak ambil. Tapi alhamdulillah alhamdulillah sihat sampai sekarang lah. Ayah saya umur 70, mak saya umur 68. Ada kencing manis, ada tinggi tapi terkawal, tak ada sampai cuci insulin, tak mendapatlah kesan-kesan kita kata apa, komplikasi tu alhamdulillah tak ada. Terkawal sebab mereka memang sangat apa kita panggil, sangat aware pasal kesihatan. Okay. So anyway, pernah satu masa ni diorang sibuk pasal sacat inci oil. Kan. Okay. Adalah banyak superfood ni, sacat inci lah, apalah sebagainya. So yang saya nak sebut ni bukan kalau kita tengok sacat inci oil ni, dia punya kajian, dia ada kajian in vitro, ataupun kita kata kajian tabung uji lah, menunjukkan kebaikan dia dan sebagainya. So kalau kita tengok balik, sebenarnya dia ialah satu bentuk macam makanan lah kan. Yang kalau kita makan makanan tersebut, macam kita makan minum olive oil ke apa ke, okay, it's okay lah. Maknanya makan secara normal lah, natural. Bukannya kita kata macam, contohnya kalau di Mediterranean, macam mana mereka mengambil olive oil ialah dengan letak dengan salad. Maknanya makan, it's in their natural diet. Okay. Tetapi masalahnya timbul apabila ianya dikapsulkan. Bila dia dikapsulkan, mass production, ni satu lagi kan, mass production, dia mass produce, maknanya dia buat kilang. And then hakikatnya kita tak tahu berapa persen sacat inci oil dalam setiap kapsul tu. Adakah 100%, adakah 0.1%, ataupun 0.0001%, kita tak tahu. Tak tahu, betul. And the companies are not obliged to disclose. Okay, mereka tidak wajib untuk bagi tahu ada berapa persen. Lepas tu KKM pun tidak menjalankan pemeriksaan makmal yang begitu detail untuk nak take ni ada berapa persen, because it's going to take a lot of money, a lot of resources. Kan, seperti mana kita tahu KKM membiayai subsidize kan, the government subsidizing penyakit-penyakit rawatan-rawatan di klinik kesihatan, di hospital dengan bayaran RM1 dengan bayaran RM1 okey. So jadi kita patut nak kena pula kaji tentang, so jadi sebenarnya bila suplemen di kapsul dan sebagainya, kita tertanya-tanya sejauh mana authenticity benda tersebut. Okey. Sejauh mana ianya memang membawa kesan secara in vivo. So kita ada dua kesan, in vitro dengan in vivo. In vitro ni bila kita pergi buat kajian dekat dalam tabung uji. Kita masukkan contohnya kita masukkan vitamin C dan kita ambil, dia boleh menjadi pengantioksida. Tetapi bila dia masuk dalam badan, dia tak terus masuk dia tak terus pergi serang oxidizing punya agents. Kan, dia kena masuk dulu, lepas tu masuk dalam usus, diproses dulu asid hidroklorik lah apalah kan. Panjang proses dia. Panjang proses dia. Jadi adakah dia akan bagi kesan yang sama seperti kesan yang kita kata direct tu? Kita pun tak boleh dia bagi jaminan. Jadi sebab itulah saya kata kalau ikutkan, makan je well balanced diet. Okay, makan well balanced diet should be okay. Should be okay. Kiranya suplemen tambahan ni tak perlulah sebenarnya. Bagi saya secara general ni tak perlulah. Secara tak perlu. Tetapi sekiranya anda mengalami masalah kekurangan, memang kena ambil lah. So contohnya ibu-ibu yang mengandung, diorang mempunyai
dia punya demand untuk iron lah sangat tinggi. Jadi kena ambil suplemen, kena makan vitamin. Kan. So contohnya pelayar dulu masa zaman vitamin C tak ada, masa zaman pelayaran dulu kan. Diorang tak ada buah, tak ada sayur sebab benda tu semua kan cepat rosak. Betul. Okey. Jadi mereka bila berlabuh di pelabuhan, semua ada masalah pendarahan dekat gusi apa semua kan, dapat scurvy. Okay, so kenapa? Sebab tak makan vitamin C lah, sebab tak ada. And then what happened is that they started producing vitamin C and bentuk mengubati masalah scurvy ni. Tapi sekiranya anda tidak ada masalah scurvy, tak perlulah ambil vitamin C kan. You can just take the normal well balanced diet yang mengandungi buah, sayur-sayuran, dan bentuk dah membekalkan vitamin C sepatutnya. Okay. Alright, okay. Panjang lebar ni pasal kau cakap pasal kencing manis, suplemen, tu memang favourite topik. Sebab di hospital kita dapat lihat ramai sangat pesakit masuk dengan masalah buah pinggang dan masalah hati akibat mengambil suplemen yang tidak certified lah. Okay, tu yang kalau macam suplemen yang dalam farmasi tu, insya-Allah diyakini ke ataupun masih lagi perlu ragu-ragu? Di farmasi kalau ada, satu kalau suplemen di farmasi, itulah dia berbalik kepada kita panggil apa berbalik kepada asasnya ialah well balanced diet. Kalau you makan well balanced diet, you don't have to take supplements. Okay. So kalau melahirkan memang ada masalah kekurangan yang kita dapat, maknanya cek darah, darah kurang iron, dan pergilah ambil. Okay, bila cek darah kurang vitamin D. Satu antara benda yang global sekarang masalah vitamin D. Okay, dan elok ambil. Tapi lebih baik lagi kita setiap pagi keluar ke garden kita, dapatkan matahari grounding ke apa ke sekarang kan. Okay, so that is good. But if memang ada kekurangan, kena ambil lah. So suplemen di farmasi biasa mereka akan jual yang KKM certified. So sepatutnya tidak membawa kepada sebarang masalah, sebab sepatutnya kita pun tak ambil dalam jangka masa yang panjang. Kita ambil untuk short period untuk mengubati apa masalah yang kita ada. So jadi kalau kita ambil short period, so tak ada masalah lah. Yang masalahnya bila kita kita ambil masa yang lama. Okay. So saya nak cakap pasal OEM. OEM ni apa produk-produk yang sebenarnya kilang dia satu. Kilang dia satu, dia bagi dekat distributor. Diorang letak brand ni, brand A, brand B, brand C ataupun brand X, brand Y, brand Z kan. Seperti mana produk timbang kilo kan. Itu ada pernah boom viral pasal timbang kilo. Okay, sama juga sebenarnya. Masa saya bekerja di Hospital Pekan, saya dah jumpa 2 pesakit ada masalah buah pinggang, dan dua-dua ni bila saya tanya ada ambil suplemen luar ke apa, tak ada. Apa yang diorang amalkan ialah susu kambing campur kurma campur madu. So benda tu ialah benda yang dalam paket dia tulis. Banyak kan jual? Betul. Susu kambing campur kurma campur madu. Kadang kita terfikir juga, kenapa semua orang buat susu kurma kambing, susu kambing campur kurma campur madu. Terfikir jugalah kenapa semua paket-paket ni semua sama. Kan? Benda produk dia sama. So jadi bila berlaku macam tu, maknanya kita buat deduksi sendirilah. Kita tak boleh nak melabel, sebab kita tak ada kata hantar sampel ke apa kan dekat mana-mana syarikat ke apa. Tapi cuma sebagai pengguna kita kena bijak. Kena bijak, maknanya kalau semua pun ada label yang berbeza tapi benda yang sama, kena tertanya-tanya jugalah. Faham. Okay, doktor, macam tadi kita ada masa kita punya main game tadi, kita ada cakap lah, adakah gula tu adalah punca utama kencing manis. Doktor kata fakta, tapi ada tapi dia. Mungkin doktor boleh explain sikit kenapa tu? Okay, so kalau kita tengok macam tadi saya sebut statistik, bilangan bilangan populasi kita yang gula dia bila check tu random tu lebih daripada 7, dah semakin naik kan semasa ke semasa. So kalau kita tengok sebenarnya trend pemakanan kita pun semakin lama semakin banyak gula, betul tak? Betul. Kalau dulu nak beli dessert ni susah. Betul. Kan? Kalau saya ingat lagi masa kecil-kecil kan, ada satu je kedai kek dekat saya punya kawasan perumahan. Okay. So setiap kali birthday, kita orang akan beli kek kat situ lah. Dan kek dia pun rupa sama lah. Kek, lepas tu kek span tu ada icing kan. Okay. So dan kita hanya beli kek
Masa birthday. betul. Masa birthday saja, masa kecil-kecil. Kalau bukan birthday, memang tak beli kek. Betul. Okay. Tapi kalau macam mak saya, dia suka masak kek. Dia suka baking. So dia buat kek tapi tak pernah ada icing lah. Just plain butter cake kan. Butter cake, okay. So tapi trend tu telah berubah. Sekarang ni kita dapati kafe ada di mana-mana. Kafe yang menjual kek. Bila dia ada jual, kita akan lalu. Bila kita lalu, kita akan nampak. Bila kita nampak, kita akan teringin. Bila teringin ada duit, kita akan beli. Betul. Okay. So dia menjadi, maknanya dia jadi bukan direct lagi dah kita makan gula tu occasional. Ataupun makan benda yang betul-betul manis tu kita tak jadi occasional dah. Memang kita dah selalu kan. Jadi hakikatnya memang white sugar tu masa zaman dulu lagi kencing manis, jantung ni masalah penyakit bagi mereka yang kaya. Kenapa? Kerana ketika itu nak beli gula ataupun gula tu dia tak widely available. So hanya orang yang berduit, yang kaya boleh beli gula. Lepas tu bila dah start mass production, semua orang boleh beli gula, semua orang boleh buat benda manis. Betul. Okay. So jadi memang gula is the culprit lah untuk masalah kencing manis yang semakin menular. Okay. Kalau dulu mungkin 100% bergantung pada autoimmune disease ataupun bergantung pada keturunan. Bukan 100%, maybe like 90% Tapi sekarang ni faktor yang lebih utama ialah pemakanan. Kalau kita tengok macam dekat belah-belah pantai timur kan, kita tengok memang diorang ni jenis makan benda berkarbohidrat tinggi. Contohnya kalau nelayan tu pagi-pagi sebelum keluar dia akan makan apa? Makan pulut. Pulut dengan inti kan, dengan inti ke dengan ikan masin ke dengan kelapa ke apa ke. Kalori tinggi. Tetapi dia tak dapat kencing manis sebab apa? Sebab dia kerja. Lepas makan tu guna dah habis. Betul. Kan. Okay, tapi orang sekarang kita nak makan benda yang sama sebab apa? Sebab sedap. Dan benda tu dah dalam tradition. Betul. Kan? Tapi lepas makan kita pergi kerja, kita duduk. Kerja pun dalam aircon. Tu tak bakar lemak, tak apa-apa. Semua kita metabolisme kita tu rendah. So bila metabolisme kita, basal metabolic rate kita rendah, jadi kita tak memproses benda tu dengan baik. Jadi memang gula is the culprit. So dalam keadaan kita sekarang memang kita kena kawal pengambilan gula. Kena kawal, kena hadkan, kita kena aware dengan apa yang kita ambil. Lepas tu doktor, tadi macam doktor kata pasal metabolisme rendah tu, saya macam tertanya juga sebab saya rasa metabolisme rendah ni antara ramai jugalah kawan-kawan saya yang ada masalah metabolisme rendah ni. Macam mana cara yang untuk kita meningkatkan metabolisme tu? Sebab macam kalau dekat media sosial ni, diorang semua nak senang je makan suplemen untuk menaikkan ni. Tapi selain daripada suplemen tu, apa lagi cara yang apa suplemen yang diorang sayangkan apa sebab saya pun tak follow tu sangat. Saya pun dah tak ingat dah apa benda tak nama vitamin tu, tak ingat. Tapi memang dia kata benda tu ada jual kat Watson untuk menaikkan metabolisme je tu lah. Macam, tapi saya tak belilah kan, macam kita lalu je lah kan. So macam betul ke benda ni? Memang otak lah. Okay. So cara nak meningkatkan metabolisme ni apa? Kita ada, maknanya bila kita duduk atau kita dalam keadaan resting, badan kita masih bekerja. Okay, so that is your basal metabolic rate. Okay. Maknanya badan kita bekerja nak kita berehat tu. Kita tengah tidur, badan kita tidur ke? Tak. Jantung kita berdegup. Paru-paru kita bernafas. Mengeluarkan berproses lah. Liver kita pun proses. Kan? Usus kita still berjalan. Berlaku penggantian kulit. So all this is work. Kan? Ni semua pekerjaan. Betul. Jadi that is your kita kata itulah metabolismenya. Dia ada pekerjaan yang berlaku walaupun kita tengah rehat. Okey. Jadi macam mana nak meningkatkan metabolisme kita tu? Sebenarnya kita kena aktif. Kena aktif dengan kena ada pemilihan makanan. Okey, yang memaksa badan kita untuk bekerja lebih. Okey. So, contohnya bila kita exercise. Okay. Bila exercise, apa yang berlaku bila kita exercise? Badan kita menggerakkan muscle. Bila gerakkan muscle tu perlukan tenaga. So bila dia perlukan tenaga, dia kena hasilkan tenaga tu lah. Maknanya apa yang dia nak gula masuk ke dalam sel. Bila gula masuk ke dalam sel, gula ni kita kata karbohidrat tu lah. Okay, karbohidrat masuk dalam sel. So dia kena proses.
proses sama ada proses lemak ataupun proses apa-apa yang kita dah makan ni, apa-apa yang ada dalam bloodstream kita untuk masuk ke dalam sel tersebut. Tapi katakan kita tak exercise, perlu tak dia bekerja untuk dapatkan sumber-sumber tenaga ni? Tak perlu. Tak perlu. So dia pun rehat je lah. Okay. Kan? So your basal metabolic rate will be very low kalau you tak exercise before that. So every day kena exercise. Make sure you exercise. The best is actually in the morning. Tapi kalau tak dapat exercise in the morning, jangan sampai terlepas langsung exercise. So itu yang sekarang ni kata ada orang exercise waktu malam. Tapi kalau di waktu malam tu tak perlu exercise yang intense. Just pergi berjalan, brisk walking for 1 to 1.5 kilometers ataupun 1.5 to 2 kilometers. Brisk walking je. Jalan je sekeliling rumah ke apa ke kan. Tak perlu intense. Maknanya just get your metabolic rate going. Macam tu. Okay, yang kedua, pemilihan makanan. Kalau kita makan benda yang terlalu sugary, badan kita tak perlu sebab kalau benda tu kita kata gula yang mudah gula mudah, maknanya kita minum air yang bergula dia masuk, dia terus diserap sebagai gula simple sugar. Simple sugar ni dia senang nak masuk ke dalam sel untuk dibakar. So badan tak payah buat ekstra kerja. Dia tak payah nak proses dulu ke apa, tak ada. Terus dah dapat, so dia happy. Macam tu, okay? So dia pun happy, dia pun rehat. Okay, tetapi kalau macam kita makan benda yang banyak fiber ataupun kita makan banyak protein, ataupun amount yang kita kata yang selari lah. So badan tu protein ni dia kena dipecah-pecahkan dulu. Ataupun kalau kita kata karbohidrat yang banyak fiber ni pun dia nak pecahkan, dia kena pilih dulu. Nak masukkan fiber tak boleh dipecahkan. Jadi untuk masukkan gula dia kena bekerja lebih sikit. Okay. So kalau protein pun dia kena kerja lebih sikit, nak pecah-pecahkan protein tu. Kemudian akhirnya protein tu nak bertukar pula jadi tenaga. So itu bila cara pemakanan kita macam tu, dia pun memaksa badan kita bekerja dengan lebih. Okay. Compared tu kita makan just kek, roti, yang apa kita kata roti yang roti putih dan sebagainya kan. Okay, so that is how you ni lah. Kalau you makan pil macam mana pun tak ubah cara pemakanan, okay, tak boleh membantu. Macam tu juga saya cakap kat pesakit saya ni pakcik boleh bagi insulin sampai 100 pun boleh. Tapi kalau pakcik tak ubah cara pakcik makan, asyik nak minum teh tarik, asyik nak makan roti canai pagi, takkan selesai masalah kecil manis ni. Tak membantu lah untuk merawat. So actually if you start and then the other thing dia kata sleep lah, tidur. Sekarang ni memang kalau di barat dia punya benda yang diorang war-warkan ataupun baik dibicara tentang tidur lah. Tidur yang cukup, tidur yang betul. Dan betul pun dipengaruhi oleh pemakanan, dipengaruhi oleh exercise. Kita satu hari dah rehat, bila kita pergi kata nak tidur kan, tak rasa letih sangat. Dia macam tak rasa letih sangat. Tak rasa bertenaga. Sebab kita tak betul-betul menggunakan tenaga kita tu di siang hari kan. Okay. Alright, okay. Memang panjang betul ni. Mengenai kesihatan ni memang kita kena ambil cakna lah benda ni kan. Betul. Kesihatan ni penting lah. Kalau kita tak sihat, nak buat kerja pun susah kan. Betul. Okay, last kan. Bukan last, mungkin boleh. yang terakhir lagi. Okay, kenapa kita kena takut sangat dengan kencing manis? Okay. Ni soalan yang bagus lah. So kencing manis ni dia bukan sekadar darah kita je ada gula yang tinggi. Ramai pesakit saya datang, gula 18, 20. Saya tak rasa apa-apa pun doktor. Macam tu. Dia masalahnya memang kita tak rasa apa. So siapa pernah buat kuih keria tak? Kuih keria tak pernah buat. Pernah makan. So nampak tak kat kuih keria tu, dia punya salutan gula tu. Betul. Okay. So nak buat kuih keria ni, lepas kita dah goreng keria tu kan. So gula, kita macam panaskan gula. Kita panaskan gula, mula-mula dia akan cair dulu. Okay. Lepas cair tu, dia akan berlaku proses crystallization. Dia akan jadi kristal. Masa tu kita masukkan keria kita. Betul. So masa kristal tu yang kristal tu akan melekat-lekat dekat kita punya kuih keria. So sebenarnya benda yang sama berlaku pada gula dekat kuih keria tu berlaku dekat blood vessel kita. Okay. Gula yang tinggi dalam darah tu dia akan crystallize. Dan benda ni boleh diukur. Itu yang kita ukur, kita kata HbA1c. Biasa kita akan ambil untuk pesakit kencing manis 3 bulan sekali. Bacaan HbA1c. HbA1c tu ialah hemoglobin kita. Darah kita kan ada hemoglobin yang dia gula tu melekat kat dia. Kita ada tahap yang kita kata normal, lebih kurang 5
5% lah, ataupun dia ada range semua benda ada range lah, between 4.5 to 6, less than 6.5. Okay, tapi katakan 5, 6 masih okay. Bawah daripada 6.5. Yang penting bawah daripada 6.5. Okay. Alright, so jadi gula tu melekat dekat hemoglobin tu. So macam mana, so that is actually a crystallization process lah. Jadi dia boleh melekat dekat dinding-dinding salur darah kita, dan bila dia melekat kat dinding salur darah, dia bagi problem. So problem dia, bila salur darah tu besar ni, gula melekat kat tepi, apa jadi? Tersumbat. Dia akan jadi kasar. Dia akan jadi, dalam tu akan jadi kasar. Senang melekat deposit-deposit seperti kolesterol. Okay, dan senang juga tersumbat. Itu yang akan dapat serangan jantung. Okay, dapat serangan stroke. Lepas tu dapat kebas-kebas. Kebas kaki tangan. Sebab apa? Sebab ujung-ujung jari kita ni dengan dekat kita punya toes kita kan, dia ada salur darah yang nipis, yang sangat kecil. Salur darah tu ialah yang membekalkan darah kepada saraf. Saraf yang halus ke ujung tu. So bila saraf tu dia tak cukup darah sebabkan dah tersumbat yang kecil-kecil tu, dia pun bagi signal kebas. Signal dia lah kebas. So pesakit kencing kita kebas. Okay, kebas sampai ke tahap tak rasa. Bila tak rasa, dapat jangkitan kuman, tak perasan. Memang tak perasan. Ada pesakit saya ingat lagi, masa tu saya dekat Hospital Kajang, masa houseman balik pada umrah. Ramai pesakit saya balik pada umrah dapat darah berasid sebab jangkitan kuman. So kenapa dia biasa darah berasid ni, dia ada faktor lah. Dia ada benda yang terjadi. So dapat jangkitan kuman, dia tu kat kaki. Kaki tu kena potong lah. Kena potong. So tak perasan ke? Tak perasan langsung doktor. Saya tak perasan langsung sampai dia dah merebak ke bahagian atas yang dah ada rasa. So bawah tu semua tak rasa. Walaupun bernanah-nanah, bau busuk, bau pun dah tak kuat dia. Lepas tu jadi dia tak rasa. Dah sampai ke atas bau dia perasan. Rupa-rupanya kaki dia dah jangkitan kuman. Macam mana dia boleh tak perasan tu? Itulah kita pun confused jugalah kan. Ini data, nanti message saya kepada masyarakat lah. Satu message kepada masyarakat. Tapi pun saya ambilkan. So tu jadi potong kaki tadi. So saraf dah, potong kaki dah, stroke dah, kecil otak dah kan. So lepas tu kita kata immunity akan berkurang. Bila immunity berkurang, senang nak dapat jangkitan. Sebab kita kata kan tadi cakap kulit kita ni ada kuman ni yang duduk kat situ, duduk seronok. Dia bahagia, kita bahagia. So bila immunity rendah, dia beranak pinak. Dia beranak pinak, jadilah jangkitan kuman. Jadi jangkitan kuman kat situ, jangkitan kuman, lepas tu dia baik. Lepas tu dia baik, so jadi scar. So biasa kita akan nampak dekat kaki pesakit kita panggil dermopathy lah, masalah kulit. Kaki ada banyak scar. Scar daripada jangkitan kuman yang baik, jangkitan kuman baik, jangkitan kuman baik. Macam tu. Okay, so tu dermopathy. And then mata, bila saraf kat mata tu, dia halus. So apa yang berlaku kalau katakan kita check mata, ada cara yang tertentu, kita guna fundoscope. Kalau check mata tu ada problem, benda yang sama tu sebenarnya berlaku kat buah pinggang juga. Okay. So boleh bagi masalah mata sampai buta, boleh bagi masalah buah pinggang sampai kena cuci darah. So kalau nak tahu, Malaysia ni pesakit ESRF atau cuci darah ni yang disebabkan oleh diabetes sangat ramai. Sebab tu kalau ada pusat dialisis ni kaya. Betul. Kaya orang yang memilikinya. So bolehlah kalau nak Yayasan Mahfirah nak pergi minta sumbangan. Okay. So itulah, itu dia. Turut jugalah. Itu yang kata bukan kencing manis ni bukan sekadar gula tinggi dalam. Rasa kita memang kena jaga betul-betul lah. Dan kalau boleh elakkanlah, mencegahlah dia sebelum daripada mengubati tu. Ya Allah, nak mengubat tu bayar lagi. Ya, betul. Okay. Tapi cegah satu, tapi bila dah ada, ubati dan still kena ada langkah pencegahan. Pencegahan tu maknanya untuk prevent daripada lagi teruk lah. Tapi kalau kalau dia dah kena, dia ada kemungkinan lah untuk sembuh, betul tak? Yang tu yang kita cakap tadi tu kan, yang kita cakap dia tidak ada penawar. Dia tak melainkan kalau dia kena kencing manis disebabkan berat badan yang berlebihan, bila dia turun berat badan dia, kita ada kondisi kita kata reversal of diabetes. Maksudnya itu faktor risiko dia memang 100% sebab oleh berat badan dia lah. Tetapi kalau bukan, kalau dia ada banyak faktor risiko lain, contoh genetik pun ya kan, jadi mungkin dia akan kurangkan dia punya
apa ni? Dos ubat tu. Dos ubat ya. Tapi dia still tak boleh, tak boleh off. Okey. Okey. Baik. Alright, okey. Kita dah tahu tadi apa ni, tanda apa semua. Jadi mungkin ada ke pesakit-pesakit diabetes ni makanan yang mereka perlu elakkan selain daripada gula lah? Oh, okey. Makanan perlu elak Okey. Kalau saya nak bagi macam kita kata dietary advice lah untuk pesakit kencing manis saya, biasanya saya tahu ada diorang memang suka manis kan, susah diorang nak elak kan. Okay. Tapi ada beberapa benda yang saya akan cakap lah yang diorang kena juga buang daripada diet. Yang pertama sekali saya kata, kalau ada air manis, berhenti. Minum air kosong saja. Minum air kosong. Jangan minum air yang ada manis. Okey. Minum air kosong je. Kalau perlu sangat air kopi ke apa, kopi dengan teh ni boleh. Yang penting tak ada gula. Tak ada gula. Okey. Pekat tu. Kalau minum kopi dengan teh je tanpa gula okey. Okey, yang kedua saya akan kata elakkan benda bergoreng yang minyak dia tu banyak kali. So secara general elakkan benda bergoreng di luar. Okey. Sebab kalau kat luar, gerai-gerai ke warung ke apa, minyak dia tu mesti minyak yang dah digunakan berapa kali dah. Berapa kali masak dah. Berapa kali masak. The problem is, dia tambah tau. Maknanya minyak tu dia tak buang. Kalau dah 3 kali tak buang, dia akan tambah minyak baru ke atas minyak yang lama tu. So, efek tu still ada. Efek maknanya trans fat apa semua tu kan. Okay? So, tu antara benda yang kena elak jugalah. Dan yang ketiga, elakkan suplemen-suplemen yang menjanjikan bulan bintang. Kalau suplemen tu menjanjikan bulan bintang, elakkan. Dia kata ni semua benda boleh. Sampai buah pinggang pun dia kata boleh reverse. Memang tidak lah. Malah lepas makan tu datang, lepas tu 2-3 bulan tak kat kami, dah kena sushi. Okey. Yang itulah. Okey. Tapi yang berkenaan suplemen tu, macam doktor sarankan tadi pun, lebih baik jangan ambil. Tak payah ambil lah suplemen tu. Lebih baik daripada makanan kita, makanan kebiasaan yang elok lah. Lebih bagus. Betul. Alright, okay. Kita sudah pun di penghujungnya. Mungkin doktor boleh bagi nasihat ke ataupun apa-apalah sepatah dua kata kepada rakyat Malaysia ni lah mengenai diabetes ni kan. Saya suka bila saya jumpa pesakit saya akan tekankan kepada mereka yang apa-apa pun penyakit ke, terutama diabetes lah, ialah doktor hanya membantu. Pesakit tu sendiri yang kena mengambil apa kita panggil, mengambil responsibility, tanggungjawab untuk merawat diri dia. Doktor bantu je, doktor bagi tahu ubat macam ni kena makan dan sebagainya kan. Contohnya antara benda yang saya selalu tanya pesakit saya, bukan berniat nak menyindir ataupun sarkastik ke apa, tidak. Tapi saya nak dia bayangkan situasi tu. Sebab saya rasa kadang-kadang mereka tak sedar kan. Mereka tak sedar yang memang mereka yang membawa kepada diri sendiri, yang bawa kepada apa masalah tu. Saya suka tanya, okey pakcik suka minum, pakcik, saya say pakcik. Pakcik lah pula pakcik suka minum, bila tanya minum tak jaga, tak kawal air manis kan. Lepas tu saya tanya, saya kata, pakcik, air teh tarik tu kan, ada orang ke ambil daripada apa meja tu, lepas tu masukkan dalam mulut pakcik, so paksa pakcik telankan, ataupun pakcik sendiri, tangan pakcik sendiri mencapai cawan tu, teh tarik tu, kemudian dengan your own willpower kan, your own kita kata sendiri yang nak ambil dan minum. Kan. So jadi bila benda tu berlaku secara sendiri, tak ada orang paksa, tak ada orang masuk tiup letak air teh tarik dalam tu kan. Okay, then that means you have the power to actually stop yourself from doing it. Kan. So jadi saya selalu tanya benda tu kan, kita ada tak misi ni masukkan yang gula, tak ada kan. Jadi so kita nak pesakit realise yang whatever decision that they make, dari segi pemakanan, dari segi exercise, dari segi makan ubat, tak makan ubat kan. Sebab contohnya macam ubat, memang yelah, bila your willpower, kalau kita kata pesakit tu tak compliant kepada ubat tu, yelah, saya pun tak suka makan ubat kan. Tetapi benda yang kita sendiri pilih untuk ambil, macam makan benda manis, minum teh tarik, minum kopi tarik setiap hari kan. So benda tu kena berhenti dululah sebelum kita nak suruh dia buat benda yang kita nasihatkan. Kan. Jadi saya suka nak cakap pesakit
you are responsible for your own health. Okay. Kalau apa-apa berlaku, pakcik kena potong kaki, bukan saya yang bertanggungjawab. Saya sebagai doktor, saya dah bagi rawatan sampai situ. Kan? Tapi kalau kena potong kaki, kena serangan jantung, saya kena CPR, kena stroke, nak kena rehabilitasi, tu bukan sebab bukan salah saya sebagai doktor. Okey. Pakcik dah kena ambil the matter into your own hands, kena responsible. Itulah pesanan saya kepada rakyat Malaysia secara am lah. Baiklah, insya-Allah. Terima kasih doktor. Alhamdulillah kita punya podcast sudah pun berakhirlah di sini. Semoga apa yang doktor kongsikan sebentar tadi, rakyat Malaysia ni ambil channel lah. Dan kita perbaiki kita punya lifestyle, kita punya pemakanan dan juga mungkin dari segi environment tu mungkin orang luar ataupun orang yang sekeliling kita ni, kalau orang kata dia nak berubah, nak stop minum air manis ke apa, kena bagi support lah. Janganlah orang nak minum air manis, orang nak berhenti minum air manis, dia pergi minum pula air manis depan dia, duduk tayang-tayang pula kan. Environment pun kenalah support kan. Orang nak sihat kan. Itulah. So insyaAllah sampai di sini sahaja YM Podcast kita pada hari ini. YM Podcast semestinya santai, contemporary dan berhikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.